Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita sambung pada malam ini surah Asy-Syu'ara ayat 105 sehingga 108, di mana kita telah selesai membahaskan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, dan bermula malam ini kita akan mula melihat Rasul yang seterusnya, kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian selesai insya-Allah kisah Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut dan Nabi Syuaib alaihimus salatu wassalam. Kita mulakan ayat 105 sehingga 108. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kadzabat qaum Nuhinil mursalin إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون
Sadaqallahul azim. Demikian juga kaum Nabi Nuh telah mendustakan rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Ketika saudara mereka Nabi Nuh berkata kepada mereka, hendaklah kamu mematuhi suruhan Allah dan menjauhi larangannya. Sesungguhnya aku ini ialah Rasul yang amanah, yang diutus Allah kepada kamu. Oleh itu takutlah kamu akan kemurkaan Allah dan taatlah kepadaku. Muslimin dan muslimat, inilah muqaddimah kepada kisah permulaan bagi Nabi Nuh alaihi salam. Seorang Nabi dan juga seorang Rasul. Termasuk dia di kalangan Rasul-Rasul Ulul Azmi. Ada tak ayat tentang Rasul-Rasul Ulul Azmi? Jawab dia ada. Ayat terakhir Hamim Al-Ahqaf. Firman Allah, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Al-ayat. Itu ayat last surah Hamim Al-Ahqaf. Juzuk 26. Kata Allah, bersabarlah wahai Muhammad, kama sabara, seperti mana telah bersabarnya minar rusuli ulul azmi, dari kalangan rasul-rasul ulul azmi. Dan termaklum kepada kita 5 orang rasul ulul azmi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Di mana Rasul Ulul Azmi mengikut tafsiran adalah rasul-rasul yang paling dahsyat, ditimpa ujian ketika mana mereka menyampaikan risalah Allah. Paling berat, paling teruk 5 rasul inilah. Maka ada pandangan demikian gelaran mereka, ulul azm. Tuan-tuan muslimin muslimat, Nabi Nuh alaihi salam adalah Nabi dan Rasul yang ketiga. Nabi dan Rasul yang mula-mula berhadapan dengan kerenah kaum yang besar. Nabi Nuh alaihi salam melihat kehancuran dan kerosakan kaum setelah 1000 tahun ditinggalkan oleh Adam alaihi salam. 1000 tahun selepas kewafatan Adam alaihi salam, maka Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salam
untuk membetulkan manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan lihat nanti, saya akan baca dengan sokongan beberapa lagi surah yang agak detail kisah dia bila kita sampai nanti di mukadimah malam. Nanti kita bedah surah Hud. Lagi panjang cerita dalam tu. Nanti kita bedah beberapa surah untuk melihat perjuangan Nabi Nuh alaihi salam, yang sebahagian Melayu dia nampak Nabi Nuh ni bubur Ashura je. Hak lain tak ada. Dia nampak bubur kan, kacau bubur, lepas tu tinggal habis. Mungkar, maksiat, kejahatan, kefasikan, kezaliman, ketidakadilan, penindasan, hak ni tak sah ambil peduli. Kira bubur sudah. Sedangkan Nabi Nuh adalah pejuang yang telah berjuang di atas dasar Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membebaskan kaumnya daripada kesyirikan kepada Allah. Nanti kita akan lihat, saya akan hurai biiznillah, akan 5 nama berhala yang disembah oleh mereka. Kaum dia ada 5 berhala. Nanti sampai kita sebut. Kita akan cerita juga nanti bahtera Nabi Nuh alaihi salam, the Noah Ark. Cumanya kita kena perbetul beberapa fakta. Kita mesti pegang dengan Al-Quran. Kerana fakta daripada barat kadang-kadang melencong daripada apa yang sebenarnya berlaku. Bentuk kapal Nabi Nuh, adakah dia bujur atau 4 segi? InsyaAllah sampai masa kita hurai. Dan saya akan hurai sedikit nanti tentang kejuruteraan, ilmu kejuruteraan. Sedikit untuk kita faham betapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan ilmu ini kepada manusia, dan Nabi Nuh di dalam membina bahteranya penuh dengan ilmu kejuruteraan. Bukan dibina sembrono begitu sahaja, tetapi dengan skill, dengan measurement, ukuran yang cukup hebat. Panjangnya, tingginya, buoyancy system, sistem pengapungan, buoyancy system, ada di dalam bahtera Nabi Nuh yang diguna pakai oleh orang-orang barat untuk membina kapal-kapal mereka. Tu insya-Allah makan masa juga tu. Kita akan sembang bagi faham. Termasuk tempat wastawat ala Judi. Termasuk bukit Judi yang tepatnya di mana? Insya-Allah nanti kita akan kait dengan satu bandar nama dia Ankara. Ankara duk mana? Turki. Daripada Ankara ni diambil mana? Datang kalimah Ankara ni, datang kalimah anchor. Anchor apa? Sauh. Allah. Boleh nampak nanti insya-Allah. Saya ada gambar-gambar dia. Betapa besarnya sauh kapal Nabi Nuh alaihi salam. Alhamdulillah. Oh, daripada anchor itulah mereka ambil nama jadi Ankara. Daripada Ankara itulah bandar tu jadi anchor, sauh. Maknanya situlah dulu kawasan berlabuhnya
kapal Nabi Nuh dan bagaimana engkau itu telah terpisah jauh dia sampai ke angkara, maka tempat itulah dipanggil angkara, terpisah sauh itu. Itu kita cerita nanti insya-Allah bila sampai masa dia. Baik. Muslimin muslimat. Allah dalam 4 ayat yang kita baca ini, Allah Subhanahu wa taala menyebut secara asas akan pengenalan yang telah dibuat oleh Nabi Nuh alaihi salam kepada kaum. Antaranya ayat yang kita baca ini. Inni lakum rasulun amin. Aku ini, kata Nuh, lakum kepada kamu, rasulun amin. Aku ini seorang rasul yang amanah. Aku ini seorang manusia yang aku bukan lantik diri aku menjadi rasul, tetapi Allah yang lantik. Baik, tuan-tuan muslimat. Dalam Al-Quran ada satu surah namanya surah Nuh alaihi salam. Apabila Allah sebut Nabi Nuh perkenal diri dia, fattaqullaha wa ati'un. Lalu Nabi Nuh seru. Nabi Nuh kata, takutlah kamu kepada Allah dan ikutlah aku. Tuan-tuan muslimat, saya nak baca 3 ayat pertama daripada surah Nuh alaihi salam untuk kita lihat lagi clear tentang dakwah Nabi Nuh secara asas. Allah berfirman 3 ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin an ya'budullaha wattaquhu wa ati'u. Inilah dia 3 ayat pertama yang saya kira agak sedikit detail untuk kita faham tugas Nabi Nuh alaihi salam. Ayat pertama Allah beritahu, inna, sesungguhnya kami, arsalna, kamilah yang telah mengutus, fi'lun madhi, kamilah yang telah utus, Nuhan, seorang lelaki nama dia Nuh, ila qaumihi, kami utus dia kepada kaum dia. Dalam Al-Quran, sebelum saya sambung surah Nuh, Allah sebut alfasanatin illa khamsina ama. Ayat 14 tak silap suratul Ankabut. Allah Ta'ala sebut adalah Nabi Nuh hidup di kalangan kaumnya alfasanatin, 1000 tahun, illa, kecuali, khamsina ama, kecuali 50 tahun. Inilah kalau orang tanya, ada ke ayat matematik dalam Quran? Inilah dia. Ayat 14 Al-Ankabut. Bila Allah kata Nuh ni hidup dia 1000 tahun kecuali 50 tahun.
Makna 1000 tolak 50. Maka yang tepat umur Nabi Nuh 950 tahun. Itu dia mathematics. 1000 illa kecuali khamsin, 50. 1000 tolak 50. 950 tahun. Itulah yang tepat umur Nabi Nuh alaihi salam. Baik. Patah balik surah Nuh. Kami utus dia ila qaumihi, kepada kaumnya. Anzir qaumaka, supaya Nuh memberi anzir, nazar, anzir, naziran, maknanya memberi amaran. Anzir qaumaka, berilah amaran kepada kaum engkau wahai Nuh, min qabli an ya'tiyahum azabun alim, sebelum datangnya hari azab yang nyata. Semua rasul-rasul begitu. Allah perintahkan bukan sekadar mengajar, tapi beri amaran. Itulah konsep dakwah. Mesti jentik manusia. Itulah dakwah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Awal surah Al-Muddathir. Muddathir makna ambil gebar, kelubung, tutup, selimut. Oh, Nabi rasa nak demam ketika Nabi melihat Jibril di ufuk yang nyata. Nabi tengok Jibril, ayat 23 surah At-Takwir, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, sesungguhnya dia telah melihat Jibril di ufuk yang nyata. Daripada kaki langit, Nabi nampak Jibril sampai tengah langit. Dengan badan tubuh Jibril yang besar, ketika Rasulullah lari lintang pukang menuruni Jabal Nur atau Gua Hira dalam peristiwa penurunan wahyu pertama. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, Allah kata ke Nabi, hei orang berselimut. Itu gelaran bagi Nabi, Al-Muddathir. Antara nama Nabi, Al-Muddathir, Al-Muzammil. Ni antara nama-nama Rasulullah. Kalau Masjidin Nabawi, masuk kita muslimin babus salam, masuk babus salam pandang sebelah kanan. Kalau kita muslimin kan, kita masuk memang babus salam lah. Muslimat babun nisa. Kita masuk babus salam, masuk aja pintu tu pandang sebelah kanan. Dinding Masjid Nabawi tu sampai hujung makam Rasulullah. Ada piring warna putih. Piring melekat dekat dinding Masjid Nabawi. Macam piring lah, kita kata bulat. Melekat. Cuba kira piring tu ada berapa? 99. Apa tu? Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama Rasulullah 99. Ini Nabi. So kita tengok tu boleh baca. Boleh baca. Nama Nabi termasuk Al-Muddathir. Sampai hujung makam Rasulullah. Sampai pintu Baqi' nak keluar. Baik. Tuan-tuan muslimat. Allah kata ke Nabi, qum fa'anzir. Wahai yang berselimut, bangunlah dan berilah amaran. Semua Rasul begitu. Memberi amaran kepada kaum
Dan itulah kaedah berdakwah. Bukan sekadar mengajar, tetapi mesti jentik keadaan yang tidak benar, sistem yang tidak benar, suasana yang tidak baik, kemungkaran yang berleluasa, mesti diberi amaran kepada manusia untuk mereka meninggalkannya. Baik, cuba tengok ayat nombor 3 surah Nuh itu. Maka itulah 3 dasar yang Allah perintahkan Nabi Nuh untuk mengajak kaum dia. Pertama, an ya'budullaha, sembahlah kamu akan Allah. Sembah Allah. Tuan-tuan, muslimin muslimat, ketika Nabi Musa alaihi salam meninggalkan bumi Madian, ambil satu contoh lagi, meninggalkan bumi Madian. Di mana Madian? Di Jordan. Bumi kaum Nabi Shu'aib alaihi salam. Saya lalu aja, saya tak masuk ke dalam. Waktu saya pergi Jordan dulu, saya lalu aja ada signboard Madian. Saya tak masuklah dia ke dalam. Lalu tepi jalan aja. Kaum Nabi Shu'aib alaihi salam. Tuan-tuan muslimah, kita tahu Nabi Musa meninggalkan Mesir dan berhijrah ke Madian dan akhirnya berkahwin dengan salah seorang anak Nabi Shu'aib namanya Safur. Kahwin, kemudian habis 10 tahun maharnya, mas kawinnya, gembala kambing dan menjaga tanaman Nabi Shu'aib. Lama mana? 10 tahun. Selesai 10 tahun, Nabi Musa minta izin kembali ke Mesir untuk beradab dengan Fir'aun. So, bawalah isteri balik. Dah kahwin, bawalah isteri itu. Baik. Sampai di suatu tempat. Tengok ya, peribadatan. Ni poin dia. Semua Rasul begitu. Sampai di suatu tempat. Tu yang Quran cerita. Tuan-tuan boleh baca Taha. Tuan-tuan boleh baca An-Namlu, semut. Tuan-tuan boleh baca Al-A'raf, cerita ni. Dalam ayat versi yang berbeza. Jalan punya berjalan, mengikut tafsir Ibnu Kathir, tersesat Nabi Musa. Maklumlah tuan-tuan, padang pasir. Tersesat. Jalan pula malam. Mana ada Waze Haji Wazir waktu tu nak dikontak. Sesat. Tiba-tiba Nabi Musa melihat api. Cuma indahnya bahasa Arab. Ketika Hamka menghuraikan, kenapa bila Nabi Musa kata, faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara. Lalu ketika dia melihat api itu, Nabi Musa telah berkata kepada isteri dia, anastu nara. Kata Hamka, kenapa dia tak kata ra'aitu? Ra'a, melihat. Lelaki, huwa. Dia telah melihat. Fi'lun madhi, ra'a. Kenapa Nabi Musa, kata Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar, kenapa Nabi Musa tidak sebut ra'aitu nara? Aku telah melihat api. Tetapi dia menyebut anastu. Anastu jadi fi'lun madhi. Aku telah melihat. Tapi tidak ra'aitu. Tapi anastu. Nara, api. Aku telah melihat api. Cantik Hamka hurai. Hamka kata, bila Nabi Musa sebut anastu, maka melihat itu, anastu, melihat itu, melihat dengan pengharapan. Ini kata Hamka. Kalau ra'a, tengok biasa aja lah. Oh, ra'a itu akhuna. Saya melihat saudara saya semua. Melihat, begitu aja lah.
Ra'aitu, dalam keadaan saya telah melihat. Macam Nabi Yusuf. Dia mimpi. Tapi disebut ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar. Ra'aituhum li sajidin. Dia hanya melihat dalam mimpi 11 bintang, bulan, matahari tunduk sujud pada dia. Dia tidak tahu apa benda dia tak tahu. Dia tahu tu bila? 40 tahun kemudian setelah dia menjadi menteri yang menjaga hal ehwal negara Mesir. Baru dia tahu. Hak sebelum tu dia tak tahu. Dia mimpi biasa aja. Baik dia ingat dia mimpi biasa. Baik itu dia sebut ra'ai itu. Aku tengok aja. Cerita kat Pak. Pak kata jangan duk sembang kat abang-abang. Nanti dia buat nyaya kat hang. Itu panjang cerita. Nak sebut bezanya bila Nabi Musa kata anastu, aku telah melihat nara, api. Apa makna kata hamka? Dilihatnya dengan penuh pengharapan. Sebab pertama gelap padang pasir. Mudah-mudahan dia kata dekat isteri dia, au ajidu 'alan nari huda. Aku boleh jadikan dia sebagai huda, petunjuk. Maksudnya torchlight lah, senang faham. Dia kata nampak api, dah lah gelap. Han tunggu sini, nanti abang pi ambil, mudah-mudahan dia boleh jadi huda, jadi torchlight, jadi obor. Kita berjalan tengah malam ni dah lah sesat, tak nampak jalan. Satu. Yang kedua, dia kata dekat bini dia, Safurah biqabasin. Tunggu saat abang ambil api itu, mudah-mudahan biqabasin. Qabas. Ma makna qabas? Kalau kebas tu penyamun. Kan? Itu penyamun, penyangak, endalanun. Ini qabas, qaf. Qabasin makna memanaskan badan, berdiam. Begitu. Ambil unggun api lah, senang. Kita scout kecil-kecil sekolah dulu kan, masuk hutan, buat unggun api, balik rokok, mampu. Bagi panas badan. Itu qabas. So, itulah kata hamka, makna anas tu. Iaitu dia melihat dengan penuh pengharapan. Oh, Alhamdulillah ada api. Boleh aku ambil jadi torchlight dan boleh panaskan badan. So, dia pergi. Saya nak cerita, ani'budullah. Nabi Nuh Allah perintah. Nabi Musa pun sama. Sampai dia bukan api sebenarnya, dia cahaya dekat dahan pokok. Di mana? Muqaddasi Tuwa. Muqaddas makna suci. Tuwa nama lembah tu. Ta, waw, alif maqsurah. Ya tak ada titik. Tuwa. Lembah suci, nama dia Tuwa. Di mana? Semenanjung Sinai di Mesir. Ada satu lembah dipanggil Muqaddasi Tuwa. Ini Allah sebut, nama lembah tu Allah sebut dalam surah Taha. So dia sampai itu, kata Ibnu Kathir, apa berlaku? Tiba-tiba dia tengok cahaya tu yang dia sangka api. Walaupun disebut dengan nara, macam api. Tapi tafsir sebut bukannya macam real api. Dia nampak macam api. Tetapi adalah cahaya yang menyerupai api. Dan cahaya ni dia naik terus sampai ke langit. Dia sampai-sampai, cahaya tu naik terus, pacak terus ke langit. Kata Ibnu Kathir, menyebabkan Nabi Musa tergamam. Tak tahu, tergamam terus. Dia ingat nak ambil lah sikit, sepuntung dua ke. Naik sampai ke langit. Tiba-tiba terdengar suara. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis salata li dhikri. Ayat 14 surah Taha. Kalau dalam surah An-Naml, ya Musa innahu anallahu azizul hakim. Yang tu An-Naml. Lalu Allah kata, hei Musa, innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah.
La ilaha illa ana. Tidak ada sembahan Tuhan kecuali aku. Fa'budani. Sembah aku. Ibadah. Awal Nabi Musa diperintah Allah dengan ibadah. Fa'budani. Sembahlah aku. Nabi Nuh ayat 3 surah Nuh. An ya'budullah. Rasulullah. An ya'budullah wajtanibut taghut. Kalau dalam surah Lebah. Semua an ya'budullah. Setiap Rasul. Maka Allah kata ke Nabi Musa. Fa'budani. Sembah aku. Wa aqimis salata li dhikri. Dirikalah salat. Wahai Musa. Untuk mengingati aku. Terus Allah suruh semayang. Perintah bersolat. Adalah cara Nabi Musa bersolat. Bani Israel bersolat. Ini ibadah. Fa'budni. Peribadatan adalah tanda kita adalah makhluk. Allah itulah zat yang maha zat. Tuhan yang wajib kita sembah. Allah yang maha gagah, maha perkasa. Sebab itulah di dalam kita nak perform peribadatan, kita mesti ada beberapa sifat. Saya kaitlah sikit, tarik sikit luar tajuk. Bila kata ani'budullah, Nabi Nuh Allah perintah sembah Allah, beritahu kaum sembah Allah. Begitulah kita, maka kena ingat bila nak sembah Allah, pertama tentulah ilmu. Kan? Selain ikhlas apa semua, ilmu tu paling penting. Dan ada satu ayat dalam surah Maryam ayat 65. Allah kata, fa'budahu wastabir li'ibadati. Ini juga antara ciri dia. Kata Allah, kamu sembah aku dan aku nak kamu dalam kamu menyempurnakan peribadatan. Semayang ke, puasa ke, haji ke, apa saja. Aku minta kamu wastabir, sabar. Sabar tu kunci dia. Macam ingat senang ke nak semayang? Kalau senang, berapa ramai orang tinggal semayang? Semayang Jumaat tinggal, semayang waktu tinggal. Kalau senang. Sebab itu Allah kata, wa innaha lakabirah. Sesungguhnya solat ini besar, berat. Bukan senang. Nak bangkit pukul 5 subuh lah awal. Hujan pula. Bukan dia main-main. Selimut punya tarik. Baru nikah 2 hari. Pergi tuan. Cari pasal. Oi, jangan ujian besar. Maka sebab itu Allah kata, wastabir li'ibadati. Kamu kena banyak sabar bila kamu perform ibadah dengan aku. Hamba buat kerja haji, lagilah kena banyak bersabar. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, maka peribadatan menjadi suatu perkara besar dan ia bukan mudah. Sebab itu saya teringat dalam hadis sahih, bila Rasulullah sebut orang beriman diambang beberapa dugaan. Orang beriman diambang beberapa serangan musuh. Banyak, saya sebut satu aja kait dengan tajuk kita. Nabi kata antaranya nafsu yang menggoda dia. Itu juga kata Nabi merupakan bahaya ataupun dugaan bagi orang beriman, iaitulah nafsu yang menggoda dia. Kita jadi malas, nak semayang sunat malas, nak datang awal ke masjid malas. Itu nafsu, kita kena lawan. Itu Nabi sebut, tu dugaan untuk kita. Tu Nabi sebut dalam hadis Muslim. Panjanglah hadis tu. Saya ambil hak ujung aja. Iaitulah nafsu yang menggodamu. Dia ada munafik, dia ada kafir, dia ada syaitan, dia ada orang beriman. Dia ada 5 semua. Saya ambil hak last sekali. Ujian orang beriman ialah nafsu yang menggoda dia. Allahu Akbar. Sebab tu kena mujahadah, kena lawan. Kalau tahajud tu kita kena paksa diri dulu.
paksa diri. Paksa suruh bangun juga pukul 5 tu. InsyaAllah lama-lama dia jadi kebiasaan, no problem dah. Kita akan bangkit biasa. Mula-mula memang lihat. Nak bangkit pukul 5, nak mandi, nak semayang tahajud, nak baca Quran sebelum subuh. Dia bukan mudah tuan-tuan. Susah. Paksa diri kata ulama. InsyaAllah dia jadi biasa. Jinakkan nafsu tu. Jinakkan dia dengan kita paksa dia. Jangan dia ikut sangat. Ngantuk-ngantuk, tarik selimut. Sedap-sedap pukul 10 pagi. Mampus kita. Subuh gajah jawab dia. Tak mau. Maka sebab itu kena lawan, kata ulama. Mujahadah, lawan dia melalui jalan paksa. Paksa. Kuatkan diri. Bangkit. Mandi. Pergi terus bilik air. Tunduklah dia. Tahajudlah kita. Walaupun dia akan kacau nanti. Jadi tak khusyuk. Jadi mengantuk macam-macam. Peringkat awal. Begitulah. Bukan mudah. Baik. Itu yang pertama. Balik ayat 3. Surah Nuh. Ani'budullah. Wattaquhu. Takutlah kamu kepada Allah. Takwalah kepada dia. Dan nombor 3. Wa ati'un. Ikut aku. Ikutlah aku. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang selalu kita baca, la yu'minu ahadukum hatta akuna hawahu lima jitu bih, rawahu Muslim. Tidak beriman seseorang kamu. Maksudnya tidak sempurna iman. Bukan tiada iman, tidak sempurna iman. Makna belum sempurna iman. Hatta sehinggalah akuna hawahu, sehinggalah aku ini hawahu, nafsu dia, yakni nafsu kita ni, lima jitu bih, taba'an lima jitu bih. Nafsu kita ni ikut taba'an lima jitu, apa yang telah aku bawa untuknya. Itulah dia nafsu. Mesti tunduk kepada lima jitu bih, apa yang aku telah bawa. Nafsu kamu kena tunduk. Barulah sempurna iman. Kalau melawan tak jadi, rosak iman. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, benda ni senang ke payah? Sebab nafsu begitulah. Innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Kalau tuan-tuan tengok ayat tu, ayat 53 surah Yusuf, ayat pertama juzuk 13. Ayat pertama juzuk 13, Allah cerita bab nafsu. Allah cerita tentang ucapan Nabi Yusuf. Wa ma ubarri'u nafsi. Ada yang tafsir ucapan Zulaikha. Ada yang tafsir ucapan Nabi Yusuf. Tetapi jumhur ucapan Nabi Yusuf. Apa kata Nabi Yusuf? Wa ma ubarri'u nafsi. Aku pun tak mampu kawal diri nafsu. Dan kata nafsu, innan nafsa la ammaratum bisu. Kerana sesungguhnya nafsu nama dia ammarah, sentiasa mengajak ke arah kejahatan, illa kecuali ma rahima rabbi. Siapa yang Allah jatuhkan kasih dan sayang dia, dia boleh kawal nafsu ammarah. Nafsu ammarah ni nafsu jahat. Nafsu paling teruk dalam tingkatan nafsu ialah ammarah. Dia tak ada baik langsung, jahat semua. Tak ada langsung kebaikan. Itulah nafsu ammarah. Bayangkan besarnya cerita nafsu. Allah mulakan juzuk 13 cerita nafsu, ayat 53 surah Yusuf. Maka tiga ni, ani'budullah wattaquhu wa ati'un. Sembah Allah, ikut, takut pada Allah, dan dengar cakap aku, kata Nabi Nuh. Dengar pada setiap rasul yang membawa ajaran. Dan itulah hadis Imam Muslim yang Nabi pesan nafsu kita mesti tunduk lima jitu bih, terhadap apa yang telah Nabi sampaikan kepada kita. Muslimin
dan muslimat. Saya kira itu sebagai asas dulu, sebagai basic. Panjang kalau saya sambung jadi panjang. Untuk menyatakan bahawa inilah 4 ayat permulaan daripada surah Nuh, daripada surah Asy-Syu'ara, dan nanti kita akan lihat bulan depan bagaimana bermulanya dakwah itu dan bagaimana respon tindakan kaumnya sampailah kepada bahtera, sampailah kepada ayat-ayat yang disebut dalam surah Hud berhubung dengan anaknya yang bernama Kan'an. Kita akan baca nanti, kita akan lihat dan mengambil pengajaran daripadanya dan bagaimana Allah memutuskan hubungan ayah dan anak. Atas dasar apa Allah putus? InsyaAllah kita tengok nanti pada bulan-bulan yang ke depan untuk kita nyatakan bahawa semua para rasul yang diutus Allah membawa ajaran yang sama, iaitulah mengingatkan kaum, memberi amaran kepada kaum, dan bila rasul-rasul sudah tidak ada, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. 40 Al-Ahzab, Allah declare Nabi Yakum Muhammad itu khataman nabiyyin, penutup segala nabi-nabi. Habis dah, tak ada dah. Maka ulama lah yang sambung lidah para nabi, lidah para rasul. Maka ulama juga mesti membawa dasar yang sama, memberi amaran kepada kaum, jangan belagak, jangan angkuh, jangan rasa kita hebat bila kita tolak Islam, tolak para ulama. Jangan rasa kita tidak dilihat oleh Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha bijaksana. Allah itu menghukum, dihukumnya kita nanti, na'udzubillah. Oh, na'udzubillah ya Allah. Dalam keadaan kita mesti faham, tidak ada manusia yang boleh mencabar kemurkaan Allah. Jangan cabar Allah. Jangan cari pasal nak murka Allah. Sebab Allah berfirman, wa man yahlil alaihi ghadabi faqad hawa. Maka barang siapa yang jatuh atasnya ghadabi, murka aku, pasti dia akan binasa. Ghadab, itulah yang kita baca, ghairil maghdub. Al-maghdub siapa? Tu Yahudi laknat. Tunggu hancur tu tuan-tuan. Tunggu kehancuran sahaja. Dan itulah aturan Allah yang disebut oleh Nabi. La taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Kiamat takkan berlaku, kata Nabi, sehinggalah Islam dan Yahudi berperang. Itu mukadimah dia. Tentera Amerika sudah menggerakkan kapal-kapal dia, destroyer dia, sudah digerakkan di Laut Mediterranean. Semalam, 2 hari lepas, Rusia memberi amaran, kalaulah Amerika masuk campur di Gaza, kami Rusia tak tunggu dah, kami pun sampai. Rusia, Iran beri amaran. Ada negara Islam lain tak kata apa, senyap aja. Dia kata tu saduk gaduh, hai sokok sudah saduk gaduh. Dia lagu tu Allah. Sedangkan ini aturan Allah. Bayangkan hadis itu tuan-tuan, bila Nabi kata kiamat takkan berlaku melainkan Islam dan Yahudi berperang. Nabi kata apa? Hatta yakhtabi al-yahudiyyu min wara'il hajar wasyajar. Fayaqul al-hajar wasyajar, ya muslim, hadha yahudiyun khalfi, ta'ala faqtuluh illa al-gharqad, fa innahu min syajaril yahud. Atau kama qala, rawahu Muslim. Nabi kata, sehinggalah dalam peperangan itu, orang-orang Yahudi akan menyorok di balik batu dan pokok. Lalu Nabi kata, tiba-tiba bercakap batu dan pokok,
Mereka menyorok balik tiang batu. Mereka menyorok balik pokok. Pokok bercakap. Batu bercakap. Ya Muslim, kata pokok batu. Wahai tentera Islam. Hadza Yahudiyun khalfi. Ni ada Yahudi menyorok belakang aku ni. Kata pokok, kata baku. Ta'al, kata batu. Ta'al, mari sini. Faqtuluh, bunuh dia. Ni Nabi habaq. Kuat mana suara batu pokok tu janganlah tanya. Kuat macam speaker masjid ke apa ustaz sampai tentera boleh dengar. Janganlah tanya hak tu, yakin sudah. Tentera Islam dengar. Lalu Nabi kata, illal gharqad. Kecuali satu pokok, pohon, nama dia gharqad. Fa innahu min syajaril yahud. Pokok ini tidak akan bercakap kerana dia pohon Yahudi. Waktu tuan-tuan baca dalam internet, bagaimana Yahudi tanam ratus ribu pokok. Mereka aim juta pokok gharqad. Mereka baca hadis. Mereka baca hadis. Dan kita baca, kita diberi maklumat oleh para ulama bagaimana mereka punya perancangan dengan pohon gharqad ini, sebab Nabi kata tidak akan bercakap. Perancangan mereka 9 buah pokok seorang Yahudi. 9 buah pokok seorang Yahudi berlindung. Tu dia punya penakut bacuy. 9 pokok. 9 buah pokok seorang Yahudi berlindung. Ambil duk balik rokok belakang pokok. 9. Tu perancangan mereka. Sebab tu mereka tanam punya banyak lah ni di Baitul Maqdis, di kawasan penempatan mereka. Di tempat yang mereka ceroboh, tanah milik umat Islam Palestin, mereka ceroboh dan mereka adalah manusia yang dilaknat oleh Allah. Tuan-tuan baca Al-Ma'idah, Allah sebut la'annahum, mereka dilaknat. Bangsa yang dilaknat. Dan situlah nanti mereka akan berkubur, dan Brigid Al-Qassam ini adalah permulaan bagi segala-galanya. Ada yang kata Brigid Al-Qassam ini adalah tentera, salah satu daripada tim Imam Mahdi. Wallahu a'lam. Demikian mereka menyebut. Cuma nak sebut begitulah. Nak join, nak masuk Brigid Al-Qassam, Quran kena apa elok. Hadis 40 dalam kepala. Matan Arba'in tu dalam kepala 40 hadis. Quran mau hafal elok. Setakat lam yakunil tak jumpa jalan, tu Brigid Al-Masam. Lam yakunil pun tak jumpa. La uqsimu bihadzal balad, sampai ujung dia mula pening. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman. Dia mula pening. Za maqrabah ke matrabah ke? Hak tu pun dia sangkut dah. Silat-silat dia pun maklubah terus. Nasi Arab. Mampus tuan-tuan. Hak tu kita. Tu dia. Brigid Al-Masam kita. Tuan-tuan, muslimin, muslimat. Itulah golongan Al-Maghdub. Dalam keadaan mereka tak peduli dah. Sebab cita-cita Yahudi, laknat Israel ini, ialah untuk merobohkan Masjidil Aqsa tahun ini juga. Dan maklumat itulah yang sampai kepada Brigid Al-Qassam. Maka mereka tak tunggu dah. 7 Oktober mereka ambil 7 Oktober hari Sabtu. Karena hari Sabtu ialah hari kebesaran orang Yahudi. Waktu tu hari Sabtu ni hari mereka pergi biara baca kitab. Waktu tu mereka attack. Dengan kehebatan yang tak terfikir oleh kita, mereka matikan sistem komunikasi. Engineer mereka mematikan frekuensi. Mereka masuk relax, pakai glider relax, masuk. Sedangkan kita tahu bagaimana sistem pertahanan Yahudi. Tapi Allah kata kun fayakun, selesai kes. Dan berlakulah pertempuran. Dan kita nak sebut, itulah benda yang Nabi sebut. Kiamat mukadimahnya, tu antara tanda dia. Bahawa Yahudi nanti, last kali, Dajjal akan dibunuh di pintu nama Lud,
Tuan-tuan buka peta, tengok peta Baitul Maqdis, ada satu bandar nama Lud, dan tuan-tuan baca dalam internet, tempat Dajjal mati, Nabi Isa bunuh Dajjal, nama dia Lud, dan Lud itu dalam internet menyebut markas tentera Yahudi. Markas tentera, situlah Dajjal akan mati. Di markas tentera Yahudi, dan situlah mereka semua akan dikuburkan. Situlah tempat mereka. Na'udzubillah, semoga Allah melindungi sahabat-sahabat kita, memenangkan jihad mereka dalam keadaan kita hanya mampu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah memberikan kemenangan, dan pastinya Islam akan mengalahkan Yahudi. Pasti. Itu sudah pasti. Dan nanti akan berlaku perkara-perkara itu, cuma kita tidak tahu bila. Dan ini adalah benda-benda dia yang menjadi tanda-tanda kiamat. Muslimin dan muslimat, insya-Allah kita sambung bulan depan dengan beberapa lagi ayat, dan nanti kita akan mula melihat akan dakwah Nabi Nuh, penentangan kaumnya, persiapan bahtera, anaknya Kan'an, termasuk lagi beberapa ayat saya nak baca nanti daripada surah At-Tahrim. Banyak nanti kita tengok insya-Allah tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.